Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda sedang menyaksikan dan juga menonton program Iris Wanita Musim Baru, Dinamik, Karisma, Inspirasi. Dan pastinya anda bersama dengan saya Hani Hamid dan juga teman saya Z Kirana, dan kami berdua akan menemani anda bukan saja hari ini tetapi sepanjang musim yang kedua Iris Wanita ini. Ya, setiap Ahad pastinya 11.05 pagi. Dan Betul. yang pasti juga dua karakter yang berbeza. Dan disatukan dalam sebuah program yang membincangkan tentang topik yang berkaitan wanita dan juga berkongsi dan mengangkat kisah kejayaan dan juga inspirasi wanita. Hani kata kami mempunyai dua karakter yang berbeza. Tetapi kan Hani, orang kata tak kenal maka tak cinta. Betul tak? Dan kita sebagai wanita, kita haruslah saling menyokong. Sebenarnya wanita ni, kat mana kita berada sebenarnya, kita mesti saling membantu dan menyokong antara satu sama lain. Barulah ngam orang kata. Ya, betul. Dengan izin sisterhood tu perlu kuat. Dan yang paling utama juga cerita pasal aspek kesatuan, budaya saling menyokong dan juga bersatu ini sememangnya perlu ada dalam kalangan masyarakat Malaysia. Dan apatah lagi sebagai wanita yang harus mendukung satu sama lain. Dan cerita pasal muafakat, bayangkan diam tak diam. Kerana muafakat itulah RTM telah pun menjangkau usia yang ke-77 tahun. Wow, 77 tahun dan sangat membanggakan. Itu nombor ong sebenarnya. Dan yang paling penting bila sebut tentang RTM 77 tahun, kita dapat tengok perubahan dari masa ke masa dan sekarang seiring dengan era digital. Memang tak sabar nak tengok apa lagi kemajuan yang kita akan cipta bersama dengan RTM selepas ini. Ya, dan menerusi 6 stesen TV dan juga 34 stesen radio. RTM terus unggul dan pastinya melangkah ke hadapan bagi merangka pelbagai program-program menarik dan juga yang baru, pendekatan yang baru, dan antaranya yang baru tentunya lah Iris Wanita. Iris Wanita lah. Dan dalam masa yang sangat singkat ini, kita akan cuba padatkan dengan pelbagai informasi dan kisah-kisah yang akan memberikan inspirasi kepada, bukan saja kepada kita, kepada penonton di luar sana, terutamanya kepada wanita. Betul. Dan masa yang sama kita nak wawarkanlah kalau ada komen pada ini, anda boleh terus pergi ke Facebook, IG, TikTok di Iris Wanita. Cari saja Iris Wanita, pasti anda boleh memberikan komen balas pada kami semua. Okey, cerita pasal RTM yang ke-77. Saya rasa sangat teruja permulaan kita pagi ini sebab kita bersama-sama dengan seorang yang sememangnya tersohor dalam dunia penyiaran itu sendiri dan merupakan idola. Saya akui memang idola saya dari dulu sampai sekarang. Mana merupakan seorang, dulu kita panggil juruhebah radio. Sekarang kita sebut penyampai ataupun DJ kan. Betul. Tapi juruhebah radio dan juga merupakan seorang pengarah, pelakon, penyanyi dan juga banyaklah bidang yang dicuba dalam bidang seni itu sendiri. Hebat orang ini. Sangat hebat, Pasti sangat hebat. Dan pernah menjadi pengacara program di RTM. Antaranya Selamat Pagi Malaysia. Dan kita bersama dengan Ibu Fauziah Nawi pada waktu ini. Assalamualaikum Ibu. Apa khabar Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur. Selamat ulang tahun RTM yang ke-77 ya. Ya, Terima kasih Ibu. Alhamdulillah masih lagi kita dapat melihat mencipta sejarah bersama dengan RTM. Alhamdulillah. Ya, baik. Ibu, kalau kita boleh sentuh sikit yang pertama Ibu, mana apa yang boleh Ibu gambarkan apabila kita menyebut saja tentang RTM? RTM pioneer pada broadcasting. Dia memulakan segalanya dari situ. Penyiaran itu berkembang maju sampai sekarang. Dan pada saya RTM adalah universiti pertama saya. Tempat saya menimba ilmu, tempat saya diuji dan diberikan segala amanah untuk disampaikan melalui RTM. Itu dia RTM. Ya, itu dia. Saya berdapat rasakan kenangan itu terlalu banyak. Sampai Ibu pun saya nampak tadi cuba mengeluarkan banyak kenangan sebenarnya. Jadi terlalu ini banyak. Terlalu banyak. Ini memang bekas pengacara RTM yang hebat sepanjang suatu ketika dahulu ya Ibu. Kita menjadikan contoh dan idola. Benar sekali. Komitmen yang diberikan memang tiada galang ganti lah sebenarnya. Jadi Ibu mungkin Ibu nak ucapkan sesuatu sempena ulang tahun yang ke-77 RTM ini. Mungkin ada doa daripada Ibu ke? Silakan Ibu. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Jabatan Penyiaran RTM yang telah banyak memberikan khidmat bakti kepada negara, kepada rakyat, dan saya berharap dan berdoa supaya RTM terus unggul hingga akhirnya nanti. Ya, amin. InsyaAllah kita doakan yang sama juga daripada Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Jangan lupa kekal bersama dengan kami, tonton sampai habis insyaAllah.
Okey, baik. Terima kasih Ibu. Okey, Pastinya itu dia. RTM, teman setia anda sampai bila-bila. Saya pasti ramai yang telah mencerita banyak kenangan bersama dengan RTM. Betul. Kita berdua. Saya membesar dengan RTM dan sebenarnya saya minat bahasa pun kerana RTM. Wow. Ayah saya minta Sejarah. saya tengok berita di RTM setiap hari, setiap malam. Ya, dan bagi saya sendiri sebab ibu memang dalam bidang ini, jadi selalu ikutlah keluar masuk RTM ni dah jadi macam sebahati dalam kehidupan. Dan cerita pasal perkara ini sebenarnya nak kongsi sedikit lah, mana ibu bukan seorang wanita yang sangat cekal, bukan saja terbaik dalam bidang penyiaran ini dan menjadi contoh yang baik kepada semua, tetapi dalam masa yang sama seorang wanita yang cekal. Kehilangan anak kesayangannya beberapa tahun yang dahulu dan cerita tentang wanita yang cekal ini akan kita gambarkan kepada anda sebenarnya. Cabaran-cabaran utama bagi seorang wanita, apatah lagi yang punya anak ramai ni. Betul. Anak ramai dan ada keperluan yang istimewa. Betul. Khususnya. Dan cakap tentang keperluan istimewa. Sebenarnya kan Hani, 2 April hari ini juga bersamaan dengan Hari Autisma sebenarnya. Ya. Dan kita akan lebih menyanjungi ibu-ibu yang mempunyai anak-anak yang berkeperluan khas seperti autisma ini. Ya. Kerana mana lagi nak uruskan anak, Betul. kemudian mungkin nak sediakan makanan untuk anak-anak yang lain, nak sediakan kelengkapan. Mungkin ada yang nak bekerja mungkin. Okay? Ya. Jadi ini antara orang kata apa, satu kita bagi penghormatan kepada ibu-ibu yang menguruskan anak autisma, terutamanya pada bulan Ramadan ini. Ya, betul. Dan umumnya wanita memang sibuk bulan Ramadan ni. Nak masak mana, dia anak ni nak masak ni, makan ni. Cerita pasal makanan, Zaid hari-hari dia masak sebelah Ramadan. Tapi saya tak mampu lah buat macam tu. Tak apa. Yang paling penting, itulah kemanisan yang ada bagi seorang wanita. Betul. Dan cerita pasal cabaran ni kan, nak kongsi sedikit. Topik yang kita bawakan nanti adalah berkaitan dengan cabaran utama kaum wanita di bulan puasa. Jadi kita telah dapatkan juga pandangan daripada orang ramai. Betul. Jom kita saksikan Vox Pop ini. Ayuh. Ni dia punya cabaran lebih sikit bagi saya lah. First pengurusan kewangan, first pengurusan keluarga, lepas tu pengurusan di pejabat, pengurusan masa. Seperti macam kita bangun pagi, kita perlu sediakan sahur untuk keluarga, lepas tu siapkan anak untuk hantar ke nursery atau tempat penjaga. Yang paling utama pada saya adalah konsisten untuk bangun sahur. Okay, contohnya sebab saya ada bagian operation, kadang-kadang perlu stay back sehingga malam. Dan ini merupakan cabaran saya untuk bangun besok pagi. Okay, yang kedua, menguruskan masa dengan betul bersama dengan emosi. Kesihatan mental. Okey, kerana apa? Sebab sedia maklum, menjadi seorang wanita ni bagi saya lah kan, dia pengurusan rumah tangga kan, lagi satu pengurusan masa tu amat menjadi satu topik yang saya rasa dalam kekeluargaan itu yang diutamakan lah, right. Walau bagaimanapun dalam kehidupan kita kena ada satu teori konsep lah, rule 80-20, right. Kalau masa bekerja mungkin 80% kita spend time dekat office, right, and then the rest waktu habis bekerja, let's say macam habis 20% goes to masa bersama keluarga lah. So apa yang saya cakap ni, yang saya cuba sampaikan ni, kesihatan mental tu menjadi topik yang utama dalam bulan Ramadan. Sebab berkejaya berkeluarga, itulah orang kata apa, konsep utama yang kita kena hadapi. Saya seronok dengar bila kata-kata macam ni kan. Betul. Tapi ia mungkin mewakili semua ataupun segelintir daripada wanita, para ibu, geng mak-mak ni. Betul. Macam awak jugalah geng mak-mak, betul tak? Pastinya sibuk pada bulan Ramadan ni kan. Betul. Dan cerita pasal cabaran utama bulan Ramadan, bayangkan mereka adik-beradik ramai. Betul. Tetamu kita ni adik-beradik apa orang? Tak sabar InsyaAllah Zuriat sendiri on the way nombor 7. Hebat sungguh. Ya, jadi kita bersama dengan tetamu kita pada waktu ini, Datin Rebecca Nur Al-Islam, merupakan selebriti dan juga seorang usahawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih sudi datang bersama dengan kami kat Terima sini. kasih kerana sudi menjemput dan ingat saya. Ya, Pasti sentiasa ingat. Okey, cerita pasal aspek cabaran. Topik kita pun tentang puasa, cabaran utama bagi wanita. Rasa tercabar tak bagi seorang wanita, anak ramai, bulan puasa? Ui, okey. Lepas tu mengandung pula. Ya. Okey, macam saya sebenarnya, saya memang kurang sikit makan. Cuma mungkin agak macam kalau bulan puasa ni haus sikit lah. So dengan anak ramai, tapi Alhamdulillah anak saya semua sekolah. Jadi kita bercakap pun kurang. Kalau anak sekolah kan, macam bercakap kurang, nak mengarahkan anak buat ni buat tu kurang. So diorang kat sekolah, ada tak ada kita petang pukul 4 lebih dah balik kerja, baru jumpa diorang. Diorang pun balik sekolah pukul 3 lebih. So Alhamdulillah, ada tak ada yang kecil je lah. Yang kecil tu pun easy. Just bagi susu. Cabaran yang saya rasa
apa yang diperkatakan tu tak ada dekat saya. Maknanya saya tak rasa, cuma cabaran saya berpuasa kerana saya mengandung, yes. Macam pagi saya sahur, kurma apa semua, lepas tu tak ada petang je dalam perut dah dia bukan lapar tau. Dia macam baby tu macam gerak-gerak. Masa tu dia itu aktif. cabaran saya, dia aktif. Itu cabaran saya lah. Tapi sebenarnya dah beberapa kali mengandung. Mungkin yang tu mungkin dah jadi kebiasaan ataupun ini ada pengalaman baru berbeza dengan sebelum ni? Kalau macam saya, Alhamdulillah, sepanjang pernah dulu saya mengandung dan berpuasa juga. So jadi mungkin sebab saya kadang-kadang memang saya berpuasa. Ya. So jadi tiada masalah. Cuma kalau dia petang je, dia akan macam lain macam lah. Baby tu macam tapi I tak rasa lapar, cuma I haus sahaja. Betul lah, dengan cuaca panas tak menentu lagi kan. Betul lah Ya. Okey, bayangkan cabaran sebagai seorang wanita yang hamil, masa yang sama kalau dalam masa yang sama menyusu. Itu memang cabaran Anak besar. ramai pula Anak tu. ramai pula tu. Saya sangat-sangat kagum dengan Lady Datin. Memang sangat hebat. Terima kasih. Jadi dalam masa yang sama, cerita pasal Ramadan, selalunya orang katalah bagi seorang wanita yang ada keluarga besar ni kan, me time bagi seorang wanita itu, terutama sikit aspek ibadah, kurang sikit berbanding biasa. Apa Betul, pandangan? Ya. Okey, dia sebenarnya terletak pada diri satu family tu. Kalau family tu anak-anak dah besar, saya rasa tiada masalah. Ya. Maknanya anak-anak you dah besar kan, anak-anak you mungkin buat hal sendiri, maknanya belajar dalam bilik kan. So ada tak ada yang kecil-kecil ni lah akan mengganggu me time kita sikit. Betul lah. Ya. Mereka perlukan perhatian yang lebih. Betul lah. Manja. Walaupun mungkin ada pembantu, tetapi dia akan tetap nak mami. Kalau dia nampak kita dekat rumah, tetap mami. So akan mengganggu bahagian tu. Tapi like macam anak-anak saya, Alhamdulillah, kalau waktu solat tu diorang macam join je sekali, macam tak ada masalah. Biasalah kalau diorang solat main-main tu kan, sebab umur baru 4-5 tahun kan. Tapi yang dah 9 tahun, 10 tahun, 15 tahun dah tak payah cakap. Mereka sudah faham lah. Kadang-kadang kalau dia pula yang tak sembahyang, dia akan macam jaga adik-adik dia, diam mami solat, diam. Macam tu. Bagus dia anak besar-besar lagi. Betul, senang. Anak dah besar senang. Yang kecil tu je kita nak control. Itulah, yang kan. kecil ni susah. Dia baru macam dia belum bismillah tak habis, dia bis je. Dia macam anak dah masuk dah. Lepas tu tertongging lah tu apalah itulah kan. dia. Depan sejadah macam tu lah anak. Betul. Situasi ni sangat rapat dengan saya sebab saya ada 12 orang adik-beradik. Wow. Jadi mak saya tengok macam mana sibuknya. Sampai hari ni mak saya masih lagi sibuk. Masya Walaupun anak bongsunya dah 25 tahun. 12 adik-beradik masih sediakan makan. pastinya mak tak sunyi kan. Ya, dia memang tak sunyi. Kalau raya memang meriah. Itu. Berebut-rebut lah nak ambil mak ni. Ya, Hari raya. sangat. Okey, insya-Allah lah kita akan jagalah mak. So nak kan. meriah anak-anak umur 8 pula Zaid Kirana. Memang meriah sangat lah. Memang. Okey. Jadi di ruang masa yang ada ni, kita banyak nak belajar daripada pengalaman Datin sendiri. Jadi apa tip panduan saranan yang boleh diberikan kepada khususnya Ibu-ibu di luar sana ibu-ibu di luar sana mungkin. Okey, kepada ibu-ibu kat luar sana, sangat mudah kan. Sebenarnya kalau kita dah jadi ibu, kita kena satu je, kuat fizikal, mental. Kan? Kalau kita dah ke alam perkahwinan tu, kita kena memang orang kata kena bersedia dari segi mental, kita kena kuat, fizikal kita kena kuat. Bukan apa orang kata ke arah perkahwinan. Okey, sebagai seorang isteri, mental dah kena kuat dah. Ya. Ditinggalkan suami pergi kerja kan. Lepas tu sensitif akan datang. Lepas tu bila dah dapat anak pula, bertambah lagi anak, bertambah ramai, mental memang kena kuat. Mental fizikal. So jadi ibu-ibu kena nasihat saya jangan terlalu garang dengan anak. Buat anak tu sebagai peneman dekat rumah. Sebab anak-anak saya adalah peneman. Kalau saya tak ada diorang tak ada saya, kita sunyi. So jadi kita jangan terlalu garang, kita tegur ataupun besarkan mata. Macam saya besarkan mata je, anak saya takut. Saya besarkan mata je, dia takut kan macam tu. Interaksi dengan anak-anak juga penting sebenarnya untuk mental mereka juga. Bonding. Betul. Together kan. Dan orang kata sebenarnya mungkin susah sekarang, tapi Allah bisa tegal biasa. Benar. Pastinya. Okay, saya akan cuba bab yang jangan marah sangat. Betul. Besarkan mata je. Okey. Abu, terima kasih kita ucapkan kepada Datin Nur Islam, selebriti juga usaha bersama kita pada waktu yang sangat ringkas tetapi banyak yang telah dikongsikan bersama kami pada waktu ini. Terima kasih Betul. Datin. Yes. Dan kita akan berhenti berehat seketika untuk beri laluan kepada iklan. Jangan ke mana-mana, kekal bersama dengan Iris Wanita sekejap lagi.
Baik, kembali bersama kami dalam Iris Wanita dan kita terus dengan segmen yang seterusnya ni. Ini sangat-sangat menarik. Saya tak sabar nak kenalkan tetamu kita. Ya. Untuk topik kita hari ini, wanita segalanya. Kita ada di studio bersama dengan kita hari ini. Kita ada Dr. Farah Nini Dusuki, iaitu Pesuruhjaya Kanak-Kanak Suhakam, juga pensyarah kanan Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya. Selamat datang. Selamat datang. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah. Syukur, Alhamdulillah. Baik, pada awalnya kita terus nak tanyakan pada doktor. Macam mana pada awalnya doktor memilih untuk mendalami dan tertarik mendekati perihal hak asasi serta keselamatan dan kesejahteraan kanak-kanak ni? Okay, sebenarnya bermula daripada kajian PhD saya dulu. Dan that was back in akhir pertengahan 90-an. Masa tu memang kan berlaku satu kes balas sindrom sangat-sangat menyayat hati ya. Dan masa tu bila saya tengok-tengok nak cari tentang nak research tentang area mana ya. Tengok-tengok tak ada kajian pun, belum ada kajian tentang kanak-kanak ni secara secara detail lah. Jadi itu sebab saya pergi ke Wales dan belajar lebih lanjut lagi lah. Dan yes, and for the past almost 30 years berkecimpung dalam bidang ni lah. Doktor sebut 30 tahun. Pasti ada kenangan pahit manis. Tapi saya betul-betul nak tahu sepanjang perjuangan doktor, sepanjang 30 tahun tu, apakah cabaran dan halangan yang paling kuat lah mungkin? Okey. Tarik nafas dulu. Tarik nafas. So, Banyak, how long do I have? Sebenarnya cabaran yang paling besar adalah saya rasa sikap orang dewasa terhadap kanak-kanak ya. Sebab kita belum lagi sampai pada tahap di mana kita melihat kanak-kanak itu sebagai seseorang individu ya yang wajar disantuni, dipelihara dengan kasih sayang dan rasa hormat kepada dia, dan kerana dia mempunyai hak-hak tersendiri. Jadi bila berlaku begitu, itu sebab kita ni sekarang sangat reaktif. Bila kes berlaku, kita react. Kita tak ada, kita tak mencegah. Saya sangat setuju dengan apa yang doktor kata, sebab saya pernah dengar orang-orang dewasa kata, alah kau budak-budak lagi. Betul. Sebenarnya ayat itu sebenarnya memberikan kesan kepada mental kanak-kanak yang sedang berkembang bagi saya lah. Betul. Itu dia. Okey, jadi adakah itu mungkin kita kekurangan dari segi aspek itu? Maknanya kurang diberi perhatian juga masyarakat. Mungkin juga budaya unsur-unsur budaya, sosial budaya memainkan peranan yang sangat penting, sebab memang kita di golongan ASEAN ni especially ya, memang dari dulu ni kita kita dididik supaya mendengar kepada orang tua, which is fine, tak ada masalah pun, cuma it has to be both ways ya. Orang dewasa pun kena mendengar. Itu sebab salah satu pada 4 paksi utama hak kanak-kanak adalah hak untuk penyertaan. Penyertaan maksudnya bukan kita tiba-tiba tanya pendapat anak-anak, kanak-kanak bila kita perlukan jawapan saja, tetapi kita memang menggalakkan mereka berserta dengan kita bila kita membuat satu keputusan yang mengenai diri mereka. Jangan kita decide on our convenience, but more towards upholding their rights. Jadi tanggungjawab yang digalang sekarang ini, adakah boleh disifatkan sebagai sangat berat? Sangat berat. Sangat berat kerana pejabat Pesuruhjaya Kanak-Kanak ni sebenarnya melakukan 3 aspek kerja yang paling penting ya. Advokasi, pendidikan dan juga pemantauan dan aduan. Dan maksudnya kalau yang saya kata yang nombor 3 tu memang agak reaktif lah kan, kita react setelah berlaku. Jadi saya ingin memfokuskan tentang advokasi dan pendidikan ni, di mana kita macam sekarang kan, kita kata macam Datin kata tadi kan, jangan garang sangat. So kalau jangan garang sangat, apa alternatif dia? Dan dia bagi contoh kan, jegilkan mata kan. Jadi itu sebab saya rasa kita kena balik kepada cara pendidikan anak dalam Islam, di mana kita ada langkah-langkah tertentu, baru kita boleh sampai kepada yang terakhir sekali, menggunakan kekerasan lah. Jadi mungkin kita ada tips sikit daripada doktor kepada pejuang-pejuang mungkin hak asasi kanak-kanak, manusia dan sebagainya dekat luar sana mungkin. Saya rasa kita pergi balik kepada apa yang Saidina Ali nasihatkan kepada kita. Anak-anak ni dia ada 7 rule dia panggil. 7 tahun pertama kita sayang mereka betul-betul, kita nurture dia, pelihara dia. 7 tahun kedua kita start introduce disiplin. Itu sebab hadis yang kata ajar dan anak-anak kita semayang dan puasa pada usia 7 tahun kan. Dan kemudian bila the last 7 tu 14 to 21 kita jadi sahabat. Jadi kalau kita ikut betul-betul, insya-Allah dia akan jadi natural. Maknanya kita dah sayang sangat, bila kita introduce disiplin, dia yakin ibu bapa ni sebab sayanglah dia introduce disiplin. So itu yang tak payah sampai tinggi suara contohnya. Dan lagi anak-anak zaman sekarang sebenarnya mereka ni orang kata
banyak cabaran-cabaran dekat luar. Jadi mak dengan ayah perlu memberikan jadi best panduan friends sebenarnya kepada anak-anak. Betul. Kita tak nak anak-anak suruh apa-apa betul lah daripada ibu bapa. Sebenarnya mereka seharusnya tahu segalanya tentang anak-anak sebenarnya, bukannya orang lain. Benar-benar. Jadi itulah cabaran bagi seorang wanita, seorang ibu lah khususnya. Jadi atas peranan itu juga. Jadi apa yang boleh dizahirkan kepada wanita-wanita yang mungkin pada waktu ini sedang menonton kita melalui cabaran juga dugaan menjadi seorang ibu. Apa saja cabang, mungkin anak sakit ataupun berkerjaya, tak ada masa, keluarga yang berantakan dan sebagainya. Okey, sebenarnya kan sebagai seorang wanita saya rasa kita sangat-sangat privileged ya. Kita berada di satu tempat yang sangat-sangat istimewa. Ya, we have that diunjukkan dalam Al-Quran dan dalam secara semula jadi jugalah. Jadi terima tanggungjawab itu dengan senang hati. Jadi kalau kita terima dan redha begitu, barulah kita tak rasa beban dan tak sesusah. Saya punya prinsip senang, just do it. Just do it. Memang banyak kau nak fikir kan. Nak kena masak, nak kena ni, nak kena now, dua office, UM lagi, OCC lagi kan. Tetapi just do it, insya-Allah. Ada masa 24 jam, kita semua ada 24 jam kan, insya-Allah akan ada masa. Dan sebenarnya kan jangan mengeluh sebenarnya, betul lah. Jadi buat saja. Terima seadanya apa yang ditanggungjawabkan kepada kita. Ya, betul. Diharapkan dengan perkongsian yang ada ini anda dapat menerima manfaatnya daripada awal walaupun waktunya ringkas dan padat. Betul lah kali sangat ni, padat. Tapi apa yang dikongsi oleh para tetamu kita sangat memberi inspirasi kepada bukan sahaja anda tapi juga kami di sini. Ya, kami nak belajar. Sebenarnya nak tulis tadi sebenarnya ya. Kalau ada nota ni kan dalam buku kita letak dah di sini. Okey, apapun kami ucapkan banyak terima kasih kepada tetamu kita Dr. Farahni Yusufi. Terima kasih banyak kerana bersama dengan kami. Ringkas padat tapi sangat bermanfaat. Terima kasih banyak. Ya. Okey, baik, kita pun nak balik di sini untuk program Iris Wanita musim baru, musim kedua, episod yang pertama. Jangan lupa minggu hadapan kita akan kembali lagi. Masih lagi setiap hari Ahad pukul 11.05 pagi dan ada ulangan ulang siar di saluran Best pada pukul 4 petang. Kalau rindu tengoklah setiap hari Ahad. Jangan lupa. Dan yang paling utama juga, kita akan kembali pada minggu hadapan untuk topik yang berbeza pula. Jadi pastikan anda terus memberikan komen balas kalau ada menerusi media sosial Iris Wanita. Kita jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Saya Hani Hamid. Saya Zack Kirana. Jumpa lagi minggu depan dalam Iris Wanita.